Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua yang berada di talian pada hari ini. Hari ini, 19 Oktober 2020, hari Isnin, hari pertama minggu ni. Kita kembali bersiaran dari mini studio IKTBN Dusun Tua bersama Cik Mi dan juga rakan di mini studio kita, Cik Am, yang sedia menguruskan konti kita ataupun studio kita pada hari ini. Bukan saja hari ini, malahan sebelum-sebelum ni dan sepanjang pengendalian kursus kelas atas talian bersama anda pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020. Jadi kepada semua yang berada di talian, tahniah kita ucapkan kepada anda yang berjaya sampai ke perjumpaan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seterusnya kita menyambung kita punya sesi pembelajaran dari minggu yang lalu. Kita selesai pada hari Khamis yang lalu dan hari ini hari Isnin. Kita kembali lagi bersama topik yang baru dan juga penceramah yang baru pada hari ini. Jadi kepada anda yang berada di talian hari ini, stay tune, so jangan ke mana-mana. Kalau boleh kita nak tengok anda punya kamera juga on seperti rakan-rakan macam Putra, macam Nuriman. Terima kasih Syaful Nuriman, Syafiq Syahimi, antara pendatang-pendatang baru yang kita baru nampak di kamera. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda semua. InsyaAllah kita punya sesi ini dapat kita jalankan dengan lancar dan juga memberi manfaat kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Jadi sebelum Cik Mi jemput penceramah kita pada petang ni, suka nak diingatkan bahawa kita di Selangor masih lagi dalam PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, sehingga 27 jam 27 hari bulan Oktober. Jadi kepada semua mohon patuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jaga keselamatan, jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita harapkan supaya pandemik ini akan reda dan juga kita dapat meneruskan norma seperti yang lalu dan kita boleh dapat bersemuka di IKTBN Dusun Tua ini nanti, insyaAllah. Jadi kepada yang lain, juga rakan-rakan yang berada di konti pada hari ini, selamat datang puan-puan, ibu-ibu yang berada dengan kita di studio ini. Untuk kita teruskan kita punya agenda kita pada petang ni, ingin saya perkenalkan kita punya speaker ini. Speaker kita hari ini seorang pegawai di cawangan yang cukup penting. Kita panggil cawangan, macam Cik Mi terangkan itu, satu cawangan dipanggil cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti, ataupun di sini dipanggil CPKK. Jadi ini cawangan sangat penting untuk anda, sama ada untuk kualiti persijilan anda ataupun persiapan untuk anda punya pembelajaran, apa dia modul-modul yang nak digunakan dan bagaimana penyediaan dan sebagainya. So, mereka ini sangat penting. Jadi penceramah kita pada hari ini ingin saya perkenalkan secara ringkas, Encik Badrul Hisham, Badrul Hisham Ibn Ismail. Ataupun sini kenal dengan Cik Bad. Cik Bad, dia nama mungkin Bad kan, tapi bukan Bad, he's a good guy. Dia orang yang baik kan, nama Cik Bad, Badrul. Cik Badrul juga seorang pegawai latihan vocational dan juga dalam masa yang sama, jangan tak percaya, kalau anda tengok dari fizikalnya, dia juga seorang atlet, kan, dan dia juga seorang pengadil. Jadi kalau anda bermain ataupun anda berminat dalam bidang aktiviti bola sepak contohnya, jadi kalau anda di Dusun Tua, siapa yang main bola sepak, kalau berminat nak jadi pengadil bola sepak ataupun jadi jurulatih bola sepak, insyaAllah anda boleh kembangkan bakat anda di IKTBN Dusun Tua nanti. Jadi pada hari ini anda akan bersama dengan Cik Badrul Hisham Ismail. Seorang je Cik Badrul rasanya hari ini, mungkin ada partner, ada pasangan dia. Dia ada pasangan dia hari ini, juga sahabat saya, juga pegawai latihan vocational. Cik Yasmi Adri, Yasmi Adri Muhammad Yusof, aka YI.
Jadi yang ini penting juga ni. So kalau tak ada dua orang ni, susah juga kita nak tengok persijilan anda nanti. Okay, jadi kita sudah ada 40 lebih pelajar yang berada di talian. Tahniah kepada yang berada di talian. Okay, jadi selepas ini saya akan serahkan pentas ini kepada Cik Badrul Hisham untuk membuka kita punya sesi pada hari ini tentang apa itu cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti dan juga apa yang perlu anda tahu, dan juga ingat sediakan soalan-soalan yang membina ataupun yang anda ingin tahu tentang peranan dan juga tugas di cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti nanti. Baik, jadi nampaknya sudah bersedia Cik Amah, Cik Pat di sebelah sana untuk kita sama-sama kita persilakan Cik Badrul Hisham Ismail dari cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti untuk menyampaikan taklimat pada hari ini. Dengan segala hormat ya, kita persilakan Cik Badrul Hisham. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay. Kepada bakal-bakal pelajar IKTPN Dusun Tua sesi 2 2020. So tadi kita punya pelaras dah maklumkan kepada saudara-saudari berkaitan dengan kehadiran saya pada petang ni. So mungkin kehadiran ni memang dirancang sebab kami memang bersedia bila-bila masa dan bekerja kami adalah selama 24 jam satu hari. Okay, untuk tuan-tuan semua, untuk saudara-saudari, untuk maklumat saudara-saudari semua, unit PKK ni bekerja 24 jam sehari. Okay, so kita punya kontak adalah ramai. So daripada student sampailah ke pegawai di kementerian dan mana-mana jabatan yang berkehendakkan apa-apa maklumat yang diperlukan untuk peperiksaan dan persijilan. Okey. Sebelum tu tolong mana-mana yang ada live video thumbs up, boleh dengar suara saya? Ada siapa dengar? Okey, yes. 1 2 3 ya. Yang lain tu mungkin on the way yo. Okey. Okey, saya memperkenalkan diri saya. Okey, thanks. Okey, saya Badrul Hisham bin Ismail. Okey. Ditugaskan di cawangan persijilan kawalan kualiti IKTPN Dusun Tua. Okey. Sebelum ni saya adalah mengajar, ataupun pengajar di bidang otomotif. So pada awal tahun ini saya ditugaskan untuk membuat tugas-tugas yang berkaitan dengan kawalan kualiti dan persijilan di IKTPN Dusun Tua. So tugas ni agak rumit dan sukar tanpa sokongan ataupun tanpa bantuan daripada rakan-rakan kerja saya dan terutamanya pihak pengurusan atasan lah. Okey, dan kepada pelajar-pelajar yang sentiasa memberi maklum balas kepada kami untuk kami mempertingkatkan latihan kemahiran yang berada di IKTPN Dusun Tua. Okey, tanpa membuang masa. So tuan-tuan ataupun saudara-saudari boleh tengok slide saya pada pagi ni, petang ni. Okey, right. Kalimat dia berkaitan dengan sistem pelaksanaan latihan sesi 2 2020. Okey. Okey, right. Okey, kalimat berkaitan dengan sistem pelaksanaan sistem latihan sesi 2 2020. So okey. Berikut adalah carta organisasi yang melibatkan dengan pengarah. So kalau tengok di sini di bawah pengarah tu ada 3 bahagian.
So bahagian pertama adalah bahagian pengurusan latihan, bahagian kedua adalah bahagian pentadbiran dan keuangan, dan yang bahagian ketiga adalah bahagian hal ehwal pelajar. So unit SPKK ni ataupun bahagian SPKK ni terletak di bahagian pengurusan latihan. So di bawah seorang timbalan pengarah yang bergrade jawatan DV48. Okey. Di bahagian pengurusan latihan kita ada 5 jabatan. Okey, jabatan pertama adalah jabatan mekanikal. Kemudian jabatan otomotif, jabatan elektrik, jabatan pengajian umum dan jabatan ataupun cawangan pengawasan dan kawalan kualiti. Okey. Yang saya bulatkan tu adalah bahagian pengurusan latihan. So kalau saudara-saudari berada di bengkel ataupun berada di IKT Band Sentua, saudara-saudari berada di bahagian pengurusan latihan. Okey, berikut adalah skop utama cawangan penyelarasan dan kawalan kualiti CPKK. Yang pertama, kita merupakan ataupun tempat untuk pengiktirafan dan pendaftaran personal. Okey, pengiktirafan dan pendaftaran personal ni melibatkan dengan semua pengajar lah, semua pengajar IKT Band Sentua. Okey. Yang kedua, sebagai pusat ataupun pentaulihan pusat bertauliah. Unit SPKK ni juga merupakan unit yang ditugaskan untuk membuat pentaulihan pada pusat bertauliah IKT Band Sentua. So kalau saudara-saudari belajar dalam satu bidang, so jika bidang tu tidak mendapat pentaulihan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun Suruhanjaya Tenaga, bermakna kita tidak boleh menjalankan ataupun kita tidak boleh melaksanakan program-program yang disebutlah. Okey, yang seterusnya bahagian pendaftaran persijilan pelajar. Okey, ini pun sangat penting sebab daripada saudara-saudari hadir hari pertama membuat pendaftaran ke IKT Band Sentua, unit SPKK ini telah memainkan peranan dan kami akan mendaftarkan nama saudara-saudari ke dalam sistem Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk dinilai, untuk dinilai. Okey, dan yang terakhir adalah bahagian peperiksaan dan persijilan. Okey, bahagian peperiksaan dan persijilan ni melibatkan dengan kerja khusus, peperiksaan akhir, peperiksaan ulangan dan persijilan kemahiran Malaysia. Okey, berikut adalah jabatan-jabatan utama. Okey, di bawah cawangan ataupun bahagian pengurusan latihan terdapat 3 cawangan, iaitu Jabatan Teknologi Otomotif, Jabatan Teknologi Elektrik dan Jabatan Teknologi Mekanikal. Okey, berikut adalah 15 bidang yang ada di IKT Band Sentua. Okey, saya bacakan. Okey, Diploma Kemahiran Malaysia Otomotif, bahagian penyelenggaraan kereta, bahagian penyelenggaraan kenderaan perdagangan, bahagian semburan cat, bahagian penyelenggaraan jentera berat, bahagian penyelenggaraan industri, bahagian pemesinan, bahagian timpalan, bahagian reka bentuk produk industri, bahagian pendawaian elektrik fasa 2, bahagian pendawaian elektrik fasa 4, penjaga elektrik A1, penjaga elektrik A4, penyejukan dan penyalaran udara domestik, dan yang terakhir adalah penyejukan dan penyamanan udara komersial. So daripada 15 bidang yang ada di IKT Band Sentua ni adalah bidang-bidang kita panggil hardcore punya bidang. Bidang-bidang yang kuat lah. So bidang-bidang ni yang mendokong kepada industri negara. Okay, so kita teruskan kepada sistem pelaksanaan latihan. Latihan yang dilaksanakan adalah berasaskan silibus latihan yang dibangunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan merangkumi keperluan NOS. Pendekatan sistem himpunan purata nilai grade ataupun CGPA bagi membolehkan graduan mendapat peluang untuk melanjutkan pengajian ke latihan kemahiran dan teknikal yang lebih tinggi. So kat sinilah fungsinya CGPA ataupun unit SPKK ni, sebab kita yang akan mengumpulkan ataupun mendapatkan data peperiksaan anda. So kita akan kumpulkan data-data tersebut dan kita akan keluarkan dalam bentuk slip
keputusan peperiksaan supaya graduan-graduan ataupun bekas pelajar dapat menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah konsep latihan. Okey, konsep latihan di IKTP Dusun Tua, kita menggunakan konsep latihan dua bahasa ataupun bahasa pengantar dia dua bahasa lah. Okey, yang pertama kita gunakan bahasa Melayu dan yang kedua kita gunakan bahasa Inggeris. Yang ini adalah terpilih pada bidang-bidang tertentu. Okey, buat masa ini hanya 30% saja bidang yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Okey. Okey, untuk konsep latihan, kita ada dua modul latihan. Yang pertama, kita titik beratkan latihan kemahiran, iaitu berada di bengkel. Dan yang kedua adalah latihan bina insan yang menerapkan contohnya sebagai agama, keusahawanan, okey, lagi apa, matematik, sains kejuruteraan, itu letak di bawah modul bina insan. Okey. Okey. Untuk konsep latihan, latihan kemahiran sebanyak 80%. Okey. Okey, daripada 80% tu kita pecahkan kepada dua juga. Yang pertama latihan amali sebanyak 70% dan teori sebanyak 30%. Okey, tadi saya bagi tahu tadi kita ada dua bidang ataupun dua bahagian, satu latihan kemahiran dan satu lagi bina insan. Bina insan ni merangkumi 20%. Okey, 20% daripada konsep latihan kita. Yang pertama adalah daripada segi kawat, kerohanian, agama, moral, penerapan kepimpinan, kemasyarakatan, keusahawanan dan ketatanegaraan. Okay, ini konsep latihan dia. 20%, 80% kemahiran, 20% bina insan. Okay. Okay. Next. Okay, selain pada tu, kita juga menganjurkan ataupun mengajar subjek NCS, Communities, okay, dan subjek umum. Okay, subjek umum tu dia merupakan subjek yang saya bagi tahu maklum tadi, daripada bahasa Inggeris, okay, keusahawanan, itu konsep latihan dia. Mobility ni wajib dia adalah komponen yang wajib lulus di dalam sistem kemahiran. Kalau tak lulus mobility ni, anda tidak layak untuk menduduki peperiksaan. Di syarat lulus ataupun syarat untuk menduduki peperiksaan akhir mobility NCS ni. Okay, untuk persijilan Kementerian Belia dan Sukan, untuk sijil teknologi, sijil lanjutan teknologi selama 2 tahun. Okay, 2 tahun pembelajaran di IKTP Dusun dan 3 bulan latihan OJT ataupun latihan industri di industri luar selama 3 bulan. Okey. Okey, untuk 2 tahun ni kita pecahkan saudara-saudari kepada 4 semester pengajian. So dia ada semester 1, semester 2, semester 3 dan semester 4. Okay, bagi pelajar-pelajar diploma teknologi. Okey, diploma teknologi ni dia ada 2. Yang pertama selama 1 tahun 6 bulan. So kalau 1 tahun 6 bulan ni kita Abdullah mic ada gangguan ada gangguan luaring. Okey, ada gangguan suara. So rugi kepada gangguan yang lain dapat terima mesej. Oh, ada berdengung lagi. Abdullah Mustaqim. Itu tu mewah. Tadi ni tapi tak boleh. Ya, Abdullah Mustaqim, saya remove awak dulu. Nanti awak masuk balik Okey, baik. Okey, ada gangguan sikit. Okey, untuk maklumat semua, untuk diploma teknologi ni dia ada 2 Satu tu diploma teknologi dipanggil terus. So itu bukan 1 tahun 6 bulan. Itu selama 3 tahun. Kalau diploma teknologi yang direct, kod dia 04.
Dia selama 3 tahun. So kalau yang ini diploma teknologi 1 tahun 6 bulan ni adalah diploma teknologi yang kod dia kosot ataupun 3-4 bekas ataupun pelajar-pelajar yang telah menghabiskan ataupun telah terampil tahap 3 pada semester 4 dan dia boleh menyambung pengajian ke peringkat diploma selama 1 tahun 6 bulan. So program dia ataupun konsep latihan dia 6 bulan berada di institut, 6 bulan ataupun yang terkini 6 bulan, sebelum ni 3 bulan. 3 bulan berada di latihan industri dan 6 bulan kembali semula ke Arkitek Sentul untuk menghabiskan pembelajaran. Okey. So untuk penilaian sistem pelaksanaan. Okey. Saya ni hari ni direct saja ni. Dia tak ada ni, kalau ada persoalan kan baru saya bagi tahu buka. Boleh Okey, awak dengar dulu. Kalau ada persoalan kan bagi tahu. Dekat mana nak tanya. Boleh kita open balik. Okey. Untuk penilaian pelajar, so kita ada kerja khusus. Kerja khusus subjek teknikal, kerja khusus subjek bukan teknikal, subjek umum teknikal dan peperiksaan akhir. Okey, kerja khusus ni adalah kerja-kerja yang untuk menentukan keterampilan pelajar. So kalau kata awak buat latihan, buat penilaian, okey, dia merangkumi penilaian teori dan amali yang awak ataupun saudara-saudari akan laksanakan di bengkel. Okey. Untuk minimum penilaian bagi modul 1 3 kredit, 3.4 penilaian. Okey, kita ada bergantung pada bidang, ada yang bidang ada 3 modul, ada bidang 4 modul, 5 modul, bergantung pada bidang. Okey. So penilaian kerja khusus ni penilaian yang dinilai secara berterusan kalau saudara-saudari masuk apa diri ke Akademi Sentul selepas dan masuk ke bengkel, apabila pengajar itu masuk ke kelas, saudara-saudari telah dinilai, akan mula dinilai di situ pada subjek yang pertama. Okey. Yang kedua, kerja khusus subjek umum teknikal. Dia untuk menentukan keterampilan pelajar, merangkumi penilaian teori sahaja. Minimum 4 penilaian meliputi sekurang-kurangnya 2 ujian pengetahuan. So ujian untuk subjek umum teknikal ni dia lebih sikit lah berbanding dengan teknikal. Kalau ikut pada yang mula-mula saya cakap tadi, untuk subjek umum ni hanya 20% saja. Okey, dia punya penilaian dia pun tak banyak. Okey, right. Dan yang terakhir adalah peperiksaan akhir. Peperiksaan akhir ni merangkumi semua modul ataupun semua subjek yang saudara-saudari belajar di Akademi Sentul pada semester tersebut lah. Kita tak buat 1, 2, 3, 4 kita buat semua periksa. So akan makan masa yang banyak Okay. Peperiksaan akhir ni merangkumi untuk semester tu saja. Kalau kata saudara-saudari masuk semester 1, kita akan menilai pada peperiksaan akhir tu hanya modul ataupun subjek yang diajar pada semester itu sahaja. Okey, kertas dia adalah kertas teori dan kertas amali. Okey, dia ada 2 paper, satu kita panggil paper amali dan satu paper teori kertas teori dan kertas amali. Dan biasanya diajarkan pada akhir semester, pada setiap akhir semester. So kalau kata kita punya pembelajaran kita selama 6 bulan ataupun satu semester 6 bulan. So minggu terakhir sebelum akhir semester kita akan adakan peperiksaan akhir. Okay, right. Kemudian ini yang sangat penting ni. Benda ni tolong ambil pengetahuan sikit lah, tolong ambil tahu. So benda-benda ni yang selalu yang melibatkan dengan kerunsingan kepada pelajar-pelajar. Sebab dah menduduki ataupun dah belajar di Arkitek Sentul ni selama 6 bulan. Tiba-tiba tak boleh nak menduduki peperiksaan akhir. Okey, tolong tengok. So yang pertama, untuk menduduki ataupun syarat menduduki peperiksaan akhir, saudara-saudari perlu menghadirkan diri ke kelas dan kehadiran saudara-saudari tidak kurang daripada 80% daripada satu-satu subjek ataupun satu-satu modul. Okey. Kehadiran ni dikira pada tarikh pendaftaran di institut. So pada mula saudara-saudari daftar di institut, dia akan kira kehadiran saudara-saudari. Okey. Seterusnya markah kerja khusus.
Okey, markah kerja khusus ni mesti lulus komponen penilaian kerja khusus teori dan amali. So kalau saudara-saudari belum lagi terampil ataupun belum lagi lulus setiap modul yang mengikut semester tersebut, saudara-saudari tidak layak untuk menduduki peperiksaan akhir. Okey. Dan yang terakhir adalah hukuman tata tertib. Okey, biasanya pelajar-pelajar yang layak menduduki peperiksaan adalah pelajar-pelajar yang bebas daripada dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak institut. Okey, contohnya digantung semester, okey, ataupun selain itu tak cukup kehadiran. So bila tak cukup kehadiran pun dia akan jadikan hukuman tata tertib. Okey. Baik. Okey, berikut adalah penilaian pelajar. Okey. Untuk penilaian pelajar, dia ada tadi macam saya beritahu tadi, pelajar tak layak menduduki peperiksaan kan. Okey, kalau kata dah tahu anda tak layak ataupun yang belum terampil ataupun belum lulus lagi mana-mana mata pelajaran ataupun subjek, okey, saudara-saudari perlu membuat ulangan ataupun ulang nilai peluang. Kita bagi peluang. Okey, kita bagi peluang kepada saudara-saudari untuk mengulang mana-mana subjek ataupun mana-mana modul yang saudara-saudari gagal. So, tolong ambil peluang. Sebab benda ni, peluang ni kita beri untuk melayakkan saudara-saudari menduduki peperiksaan akhir. Okey, dia punya peluangnya diberi 2 kali 2 kali untuk teori. Selepas pada penilaian yang pertama tu kita bagi 2 lagi kali untuk penilaian teori dan 1 kali untuk amali. Okey. Kemudian biasanya dilaksanakan sebelum peperiksaan akhir setiap semester. So kalau katalah saudara-saudari dah tahu gagal satu-satu subjek, okey, sebelum peperiksaan akhir perlu mengulang. Jangan masa minggu peperiksaan tu nak pergi ulang, memang tak boleh lah. Okey, biasanya kita akan keluarkan slip maksudnya kelayakan menduduki peperiksaan akhir. Kita akan keluarkan satu slip untuk kelayakan menduduki peperiksaan akhir. So markah minimum ataupun yang dapat untuk kerja khusus akan dikekalkan kepada yang paling minimum lah. So kalau kata markah dia 60 lah saudari dapat. Walaupun pada ulang nilai tu saudari dapat 100. So kita akan bagi markah minimum dia tetap 60. Okey, 60. Sebab kita nak bagi fair ataupun bagi kesamarataan kepada kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang telah lulus pada kali pertama. So kali pertama, contoh kata ada kawan A yang lulus kali pertama dapat 100, saudara-saudari mengulang pun dapat 100, not fair. Tak fair kepada pelajar yang dapat 100 pada yang pertama. So saudara-saudari akan dapat markah lulus minimum 60 sahaja. Okey, 60 saja. Okey, seterusnya tadi sambung balik penilaian pelajar. Okey, mana-mana pelajar yang gagal. Gagal, subjek yang gagal saja. So kita akan bagi peperiksaan ulangan. Ini pada peperiksaan akhir Tadi kita pada peperiksaan ataupun penilaian berterusan kerja khusus. So sekarang ni adalah libatkan dengan peperiksaan akhir. So kalau kata saudara-saudari gagal mana-mana subjek pada peperiksaan akhir, so kita akan bagi ulangan. Okey, ulangan. Ada peperiksaan ulangan. Okey, kemudian markah tu dia akan dapat 60 juga. 60. Dia tak akan dapat semaksimum yang saudara-saudari dapat. So nanti dia akan letak kat sana lulu bersyarat ataupun sebagainya lah. Okey. Dan tertaluk kepada keputusan pengarah ILKBS. So untuk peperiksaan ulangan ni biasanya peperiksaan saudara-saudari akan dibawa kepada jawatankuasa peperiksaan institut ataupun JKPI. So dalam jawatankuasa peperiksaan ni kita akan bentangkan keputusan-keputusan saudara-saudari untuk mendapat keizinan ataupun mendapat putusan kebenaran ataupun kelayakan ataupun maksudnya
Audio putus. Ya. Halo Cik Izam. Okay, right. So, tertaluk kepada Dapat. keputusan pengarah Right. Okay, yang dekat sana. Okay, saya nak stop kejap ni. Boleh tak? Saya nak dengar suara-suara ni. Kan saya cakap direct saja ni. Kan? So, ada persoalan? Okey, Cik Bat boleh Cik Bat. Ya saya. Okey, Cik Bat macam mana? Terima Cik Bat. Okey, terima. Okey, saya terima audio Cik Bat 59. 59. Oh, 59. Wah, jauh sangat ni Cik Am. 59 ni Cik Am. 59. Okey, very loud and clear. Baik clear? Loud. Okey, right. Satu soalan. 1 sen berapa bulan? Right, soalan pertama. Adib Adik pasangan. Okey, right. Okey, untuk Adib dan rakan-rakan yang berada di atas talian. Okey. Pada satu semester biasanya bersama dengan 6 bulan. Okey, 6 bulan latihan bersama dengan satu semester. Okey, saya ni balik. Saya back balik. Saya letak balik. Okey, right. Okey. Okey, 6 bulan. Satu semester ada 6 bulan. Okey. Ada lagi soalan je ya? Satu je saja. So, yang lain faham lah Okey. Boleh faham? Sebab dia unit peperiksaan ni lah selalu pelajar-pelajar ramai berkumpul sebenarnya. Tempat-tempat pelajar berkumpul. Unit peperiksaan. Terutamanya pada hujung-hujung akhir semester. Sebab bila dapat tahu yang saudara-saudari tak layak menduduki peperiksaan. Okey. Ini yang masalah selalu ni. Okey, saudara-saudari tak tahu. Saudara-saudari tak layak menduduki peperiksaan. So kena ambil tahu lah tentang pembelajaran masing-masing. So setiap kali penilaian yang dilaksanakan ataupun dibuat, saudara-saudari perlu pastikan saudara-saudari lulus setiap komponen penilaian. Kalau kata tak lulus komponen tu, minta ulang balik. Kita boleh buat, tak apa. Kita boleh ada, tadi saya bagi tahu kan, kita ada ulang nilai. Kita bagi peluang ulang nilai untuk membolehkan saudara-saudari layak menduduki peperiksaan akhir. So kalau kata kita dah bagi peluang banyak kali, 2-3 kali pun dah tak boleh juga. So mungkinlah kita akan memberi ataupun mengeluarkan satu surat mengatakan saudara-saudari tak layak menduduki peperiksaan akhir ataupun saudara-saudari ditamatkan pembelajaran. Okey, daripada Muhammad Lutfi. Okey, right. Kalau buat ulangan nilai ada kena bayar tak? Okey, right. Soalannya bagus. Okey. Untuk ulang nilai sebelum peperiksaan akhir Okey, dengar jelas-jelas Untuk ulang nilai sebelum peperiksaan akhir itu tiada bayaran. Okey, FOC kosong. Tanpa bayaran. Tapi untuk ulang nilai peperiksaan akhir kena bayar. Sebab kita dah ataupun pihak institut dan pihak kementerian telah membuat bayaran pendaftaran saudara-saudari sebanyak RM100. So selepas kalau kata gagal, saudara-saudari perlu membuat bayaran. Membuat bayaran bukan wang tunai kita tak terima wang tunai. So kita perlu buat, saudara-saudari perlu buat proses pembayaran secara atas talian ataupun kiriman wang pos kepada ketua pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita tak tekan duit. So pembayaran semua melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, jelas? Adik bersama adik dia? Okey, jam. Okey, Kamilah Sri Kelana. Ya. Ada ulang nilai, ada kena tambah sen ke? Okey, right. Itu lagi soalan. Soalan yang bagus ni. Ulang nilai, ada tambah sen tak? Okey, kalau ulang nilai di dalam semester tu, contoh katalah saudara-saudari dalam semester tu, ada ulang nilai dalam semester tu, saudara-saudari perlu habiskan dalam semester tu saja. Okey? Dia tak ada melibatkan dengan sem yang seterusnya. Okey, boleh jelas
Dia hanya berlaku pada semester tu saja. Dia tak boleh buat carry forward. Contoh, saudara-saudari semester 2 ulang nilai untuk semester 1, tak boleh. So ulang nilai tu berada pada semester tu. Pada semester tu dan sebelum peperiksaan akhir. Okay, right. Jelas? Kamilah? Okey, jelas. Okay, right. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan? Okay, kalau ada soalan lagi boleh beritahu Boleh. Kalau ni type kat sana. Ada soalan. So, saya teruskan. Boleh ya? Okay. Alright. Okay, right. Okay, kita teruskan. Sistem pelaksanaan latihan. Okay, sistem pelaksanaan latihan kita. Okay, status keputusan pelajar. Okay, yang pertama kita panggil status lulus. GPA pelajar pada 2.0 hingga 4.00. So maksimum dia 4.00. Jangan minta lebih pada tu kita bagi 2 hingga 4 saja maksimum. Okey, memenuhi semua syarat untuk lulus dapat poin dia. Okey, seterusnya lulus bersyarat. Lulus bersyarat ni poin dia 2 hingga 4. So dia tidak memenuhi semua ataupun syarat lulus. Mungkin ada 1 ataupun 2 subjek yang gagal ataupun belum terampil. Okey. So kalau mendapat 2 kali lulus bersyarat, okey, saudara-saudari akan ditamatkan pengajian. Okey, akan dapat pengajian. Maksudnya 2 kali ni bukan 2 kali berturut-turut. Maksudnya macam mana cakap okey, bukan dah berada pada semester tu dah. Okey, contoh semester 1 lulus bersyarat, semester 2 lulus bersyarat juga. So itu adalah kritikal. Saudara-saudari boleh ditamatkan pengajian sebab dia panggil 2 kali berturut-turut. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, 2 kali juga lulus bersyarat. Contohnya semester 1 lulus bersyarat, semester 2 lulus penuh, semester 3 lulus bersyarat. Dia masih lagi boleh meneruskan pengajian. Dia maksudnya berturut-turut ni semester 1, 2, 3 dan 4, 2 dan 3, macam tu, dia kena berturut-turut. Faham Okey. So yang status yang ketiga adalah status gagal. Status gagal. Okey, pelajar mendapat GPA, grade purata nilai mata bawah 2.00. Okey, biasanya kalau bawah dapat 2.00 ni dia tidak memenuhi semua syarat lulus. Maksudnya dia banyak paper yang ataupun banyak subjek yang gagal di bengkel. Okey, akan ditamatkan pengajian. Pelajar semester akhir setiap program ataupun tahap yang berkenan gagal diperkenalkan melengkapkan keterampilan persijilan dengan membuat rayuan kepada pengarah LKBS. So ini adalah atas budi bicara pengarah. So kalau itu pada pelajar semester akhir lah. Kalau pelajar semester 1, semester 2 mungkin tak ada lagi. Sebab kebanyakannya pelajar yang dapat kebenaran ni melengkapkan keterampilan mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Contohnya MC yang berterusan, pelajar semester akhir yang mendapat MC terusan ataupun sakit berpanjangan, dia minta kelulusan untuk dapatkan untuk melengkapkan keterampilan. Okey, right. Okay, ini adalah sistem grade mata, sistem grade markah. Okey, macam sekolah juga lebih kurang kan, tapi kita ada buat penambahbaikan lah. Okey, dia bermula pada grade paling bawah F, E, D, D+, C tolak. Ada gangguan Cik Am Ya, ada gangguan ni. Okey. Okey, right. So markah lulus itu C Markah lulus itu awak tengok markah lulus C 60 hingga 69. Itu markah lulus 2.00. So adalah markah minimum untuk lulus. Okey. Dan seterusnya C campur, B tolak, B campur, A tolak, A. So kalau excellent ni biasanya 95 dan ke atas A ni kebanyakannya pelajar-pelajar yang rajin lah. Rajin buat kajian, buat ulangan, ulang nilai, rajin buat latihan, dia boleh dapatlah skor ni. Okay, right. Okay, untuk sistem grade, so kita ada GPA dan CGPA. Okay, apa itu GPA? Okay, kita pergi buka sini GPA. Okay. GPA adalah grade purata ataupun grade point average. Maksudnya formula pengiraan purata nilai grade
Okey, purata GPA. Hasil tambah semua jumlah mata nilai bahagi dengan hasil tambah semua kredit. So ini awak sebenarnya tak perlu nak tahu sangat. So saya hanya bagi tahulah. Okey, sebab kita unit peperiksaan, kita yang akan generate benda-benda ni. Okey, cuma saudara-saudari boleh tahu apa itu GPA atau apa itu CGPA. Okey. GPA ni adalah grade point average, adalah yang diperolehi oleh seorang pelajar dalam satu semester. So kalau kata semester 1 GPA berapa? Contoh GPA 2.58, itu GPA. CGPA adalah hasil tambah semua jumlah mata nilai bagi semua semester dan dibahagikan dengan hasil tambah semua kredit bagi semua semester. Okey, untuk CGPA ni adapun cumulative grade point average ni adalah mata nilai yang diperolehi oleh seorang pelajar bagi semua semester yang telah diikuti, ia akan dikira lah. So CGPA ni adalah purata keseluruhan bagi semester. So kalau kata saudara-saudari ada 4 semester, kita akan kira CGPA semester 1 ditambah dengan CGPA semester 2, semester 3 dan semester 4, dan kita akan bahagikan berapa kredit semua dan kita akan dapat CGPA keseluruhan untuk semester yang terakhir tu. Okey. Biasanya CGPA yang terakhir, CGPA yang terakhir dan CGPA bagi setiap semester yang akan digunakan untuk sebagai rujukan kepada mana-mana institut latihan ataupun universiti yang membuat kolaborasi dengan kita untuk membolehkan pelajar-pelajar menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. So kalau kata dekat sini saudara-saudari dapat CGPA 3.5 dan ke atas, peluang yang cerah untuk saudara-saudari menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah. So mungkin sebelum ni saudara-saudari belajar dekat Dusun Tua, program dia sampai program diploma je. So bila CGPA saudara-saudari dapat pointer 3 dan ke atas, peluang yang lebih cerah untuk saudara-saudari melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey. Right. Okey. Untuk penganugerahan sijil. Untuk penganugerahan sijil. Sijil ni akan dianugerahkan apabila pelajar lulus. So setiap semester bila kita buat penilaian, bila kita dapat penilaian ataupun dapat markah daripada peperiksaan saudara-saudari, kedudukan saudara-saudari tu, menunjukkan apa? Lulus ataupun gagal. Kalau lulus, barulah kita boleh anugerahkan saudara-saudari dengan sijil ataupun diploma. Okey. Yang kedua adalah lulus projek tahun akhir. Okey, yang ini hanya kepada pelajar-pelajar diploma saja. Okey, pelajar-pelajar diploma perlu lulus projek tahun akhir. Okey, seterusnya lulus latihan dasari. Okey, bagi pelajar-pelajar sijil lanjutan, pelajar-pelajar yang mengikuti latihan dasari, perlu lulus latihan dasari. So untuk lulus latihan dasari ni saudara-saudari perlu hadir pertama tadi. Macam saya beritahu mula-mula, hadir ke tempat latihan dasari ni mengikut waktu ataupun jangka masa yang ditetapkan. Contoh 360 jam, kena habiskan 360 jam, saudara-saudari kena habiskan mesti merangkumi ataupun mencukupi 80% daripada 360 jam. Ni contoh Kalau kata tak lulus latihan dasari, ulang latihan dasari, tambah lagi. Sebelum ni 3 bulan, tambah lagi 3 bulan. Kalau tak ikut latihan dasari, tak dapat sijil ataupun diploma. Okey, kemudian yang keempat, disahkan oleh lembaga pengesah peperiksaan. So keputusan peperiksaan saudara-saudari ni akan diangkat, akan dibawa ke lembaga pengesah peperiksaan untuk disahkan. So kalau kata dalam lembaga pengesah peperiksaan tu ada pertanyaan ataupun ada sebarang persoalan tentang kemuskilan, tentang kesahihan kelulusan saudara-saudari, dekat situ dia orang boleh, urusan tertinggi boleh memberi ataupun meletakkan ataupun tidak meletakkan saudara-saudari sebagai calon-calon yang akan dianugerahkan sijil ataupun diploma.
So maksudnya gagal lah. Okey. Okey, yang terakhir adalah memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh KBS. Okey, memenuhi syarat-syarat lain ni dia skop dia besar. Contoh dia tidak terlibat dengan benda-benda yang negatif. Okey, tidak digantung semester. Okey, tidak terlibatkan dengan kes-kes polis. Okey, ini adalah syarat-syarat untuk penganugerah sijil diploma. So sampai dekat tu ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, saya teruskan sikit lagi. Okey, ini adalah slip peperiksaan akhir slip peperiksaan akhir. Unit PKK akan keluarkan kepada saudara-saudari mengikut bidang dan mengikut semester Okey, kalau kata semester 1 kita akan keluar untuk semester 1, semester 2 dan 3, 4, 5 dan 6 seterusnya lah. So apabila LBP dah bersidang, barulah slip keputusan ni boleh dikeluarkan. Okey, dan ditandatangani oleh urusetia peperiksaan. Okey. Okey, sampai dekat tu ada soalan? Sebelum saya nak teruskan kepada pelaksanaan JPK. Ada soalan? Okey, ada soalan tentang ni. Yang ni yang untuk persijilan JPK ni saya rasa besok boleh cakap. Sebab dia ni melibatkan dengan critical issue. Okay, sebab dia ada sesi pentauliahan, pendaftaran. Kalau kata pendaftaran, tak buat pendaftaran tak boleh dapat sijil kan. So yang balik pada yang pertama tadi, saudara-saudari datang kat dusun tua ni, buat pendaftaran, kita akan proses kepada persijilan. Okey, ada soalan daripada Abid Sagan. Ya, terus. Subjek matematik ada kat bidang apa je selain mechanical? Selain mechanical. Okey, right. Saya terus jawablah, senang. Okey, soalan ni. Semua subjek ataupun semua bidang yang berada di dusun tua. Okey, semua bidang yang ada di dusun tua, semua pelajar wajib mengikuti pengajian ataupun subjek matematik. So bergantung kepada semester. Okey, contoh matematik 1 untuk semester 1. Okey, ada matematik 2 dan matematik 3. Matematik 3 ni hanya untuk pelajar-pelajar diploma. Untuk pelajar-pelajar sijil lanjutan teknologi itu kita ada matematik 1 dan matematik 2 sahaja. Okey, matematik pun senang je. Okey, right, simple matematik, bukan matematik yang kompleks bukan ada math semua tak ada ni. Cuma matematik teknikal saja. Okey, boleh ya? Okey, adik Sagan, clear? Ada soalan Ciman? Ada soalan lagi? Tanya lagi, Ivan. Tanya. Tanya ni, ada 10 minit lagi untuk pertanyaan. Mungkin lepas ni boleh buat persediaan kan? Boleh belajar balik matematik, campur tolak tambah tu. Tu bagus kat soalan tu. Kan? Ya, teruskan. Kalau English gagal, tak boleh terus ke? Maksudnya gagal English. English. Subjek umum ya. Okey, kalau kata gagal, macam saya bagi tadi, kita bagi ulang nilai. So ulang nilai ni peluang untuk pelajar lulus. Okey, kita beri peluang, bukan kita tak bagi peluang. Kalau dekat peperiksaan SPM tak ada ulang. So kita bagi ulang lagi. 1-2 kali kita bagi ulang sampailah lulus. Kalau kata tak lulus juga, dah bagi peluang tak lulus juga, itu buat kata orang Negeri Sembilan tak dapat nak tolong. Okey, right. Cik Siti mas ditanya tak benar. Ulang nilai berapa kali je? Okey, ulang nilai untuk subjek teknikal sebanyak 3 kali. Okey, 3 kali. Maksudnya dia penilaian pertama dia. Okey, lepas dia kata gagal penilaian pertama. Okey, kita bagi 3 kali lagi peluang untuk ulang nilai, 3 kali. Okey. Okey, untuk subjek teknikal itu 3 kali. Untuk subjek umum sebanyak 2 kali. 2 kali. Right. Boleh tanya. Ni soalan cuma ni. Kalau Mac gagal, tadi dia kata kalau Mac gagal,
dan subjek fisik. Fizik. Oh, fizik. Salah fizik ya. Soalan dia apa? Soalan fizik? Ada subjek fizik tak? Oh, okay, right. Rasa kita tak ada subjek fizik tapi kita ada sains. Sains kejuruteraan. So, kita untuk sains kejuruteraan ni hanya kepada semasa semester 4. Okay, semasa semester 4 berada di sains kejuruteraan. Dia ada sains kejuruteraan 1 dan sains kejuruteraan 2. Kalau saudara-saudari sambung ke peringkat diploma, baru sambung ke sains kejuruteraan 2. So, fizik ke dalam sains kejuruteraan ni adalah related sikit-sikit. Jangan takut, ini semua metal. Jangan takut, kita lawan. Kita tempur. Ini orang muda ni kalau takut je mana? Right. Ini kalau aku lagi tanya soalan bocor. Aduh, soalan bocor dah ada dah. Dah bagi. Soalan mat katanya. Contoh soalan mat, senang saja. Okay, refer balik soalan untuk tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Settle. Senang, mudah. Okay, macam saya beritahu tadi, campur tolak bahagi. Tolak itu je. Campur tolak bahagi, apa lagi? Darab. Kan? Betul tukar unit. Alah. Ini duit-duit ni, main duit-duit ni takkan semua tak boleh tahu. Kan? Okay, right. Ada persoalan lagi? Yang tanya soalan fizik tadi. Haris Haikal, anda ambil kursus apa tu Haris? Mana Haris? Haris. Cik Siti tanya boleh bawa ke kereta. IPD. Oh, okey Haris. Haris dia tanya tentang Fizik. subjek fizik, mana sains kejuruteraan. Yes. Ya. Matematik juga tidak kurang penting dalam IPD, Industri Penelitian, yang mana anda perlu tahu apabila anda dapat sesuatu, reka bentuk, bagaimana kesan terhadap fizik. Kita tidak ada sedikit juga di dalam sains kejuruteraan, tetapi macam kita sedia maklum, matematik asas itu perlu ada. Tak kira apa khusus pun sekalipun. Ya, jadi jangan takut dengan matematik. Kita belajar, yang penting perubahan sikap dan juga mentaliti kita untuk menghadapi matematik. Okey, terima kasih kepada Haris. Kemudian kita terus kepada siapa lagi yang bertanya. Itu tanya dalam subjek elektrik, subjek apa tadi? Dalam elektrik. elektrik. Okey, right. Subjek elektrik So untuk saya bagi secara random lah. So elektrik, dia ada elektrik, dia ada talian atas ataupun talian bawah, talian rendah, voltan rendah, voltan tinggi. So antara subjek-subjek lah, selain daripada subjek selamatan, subjek-subjek alatan, dia ada juga berkaitan dengan perundangan ataupun subjek untuk keselamatan industri. Okey, jelas. Tuan Azri. Dia bidang apa tu Jam? Kita tawarkan bidang? Tuan Azri bidang apa tu Tuan Azri? Bidang apa? PW2, PW4 ataupun A1? Tentu bidang apa? PW2. PW2, okey right. PW4. PW2 Ada lagi soalan Jam? Okey, ada dalam 5 minit lagi. Siapa ada soalan? Kalau ada sesiapa yang nak bertanya, kita silakan. Hari ini ruang dan peluang kepada anda untuk bertanya. Okey, terima kasih Razik. Saya harap semua jelas untuk sesi hari ini. Kita ada masa lebih kurang 3 atau 4 minit lagi ya. Ya. Ada soalan? Okey. Ikut teman dia. Ini okey. Okay. Saya ulang balik markah lulus minimum 60. 60 markah aja. Kita tak minta 100% pun. 60 aja lulus. 60 boleh lulus lah. Maka minimum lulus 60. Tapi tolong beringat saya beritahu tadi kan. Kalau semester 1 dapat lulus bersyarat, semester 2 lulus bersyarat, tuan-tuan ataupun saudari boleh ditamatkan pengajian.
So jangan ambil langkah yang negatif lah. Kena belajar untuk dapatkan markah yang lebih banyak. Okey, markah banyak ataupun markah yang lebih tinggi. Saudari boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kan? Peluang Mana ada sekarang ni orang nak bagi peluang belajar. Kan? Dah belajar kemahiran. Boleh sambung degree pula dekat universiti. Okey? Right. Ada soalan? Kenapa pula nak sorry? Okey, right. Okey, tadi ada Adib Sagan. Tadi tuan ada kata untuk bahasa Inggeris hanya 3% dalam bidang tertentu. Okey, contoh. Okey, pelaksanaan pengajaran. Okey. Mungkin saudara-saudari pun biasa dengan benda-benda ni. So di sekolah, pengajaran dalam bahasa Inggeris. So dekat sekolah ada mengajar matematik dalam bahasa Inggeris, sains dalam bahasa Inggeris, betul tak? Okey, dua subjek ni betul kan? Okay, di sini pun kita ada menjalankan pembelajaran bahasa Inggeris. Okay, kita mendapat ataupun ruang yang diberikan hanya kepada dua jabatan saja, iaitu jabatan otomotif dengan jabatan electrical. So dua jabatan ni dibuat untuk pengajaran dalam bahasa Inggeris, tapi bukan sepenuhnya, 30% saja. Okay, right, 30%, jangan takut. Okay, right. Bidang elektrik ada subjek English? Ada. Okey, untuk English, matematik dia mata pelajaran subjek umum yang wajib lah. Wajib ada. Right. Okay, soalan terakhir daripada Muhammad Lutfi. Okey. Kalau dapat sambung degree, kita yang pilih uni atau ITBN? Okey, right. Ini soalan cukup mahal ni. Muhammad Lutfi, kau ni bagi soalan memang cukup mahal lah. Okey, right. Kalau kata sambung belajar, okay, biasanya lah, kita ni di IKTP Nusa Dua kita ada buat collaboration ataupun perhubungan dengan universiti. So universiti yang berada ataupun bersama-sama kita adalah MFI, Malaysian Friends Institute. Okay, Malaysian Friends Institute. So selain pada MFI, saudara-saudari boleh juga menyambung pelajaran ke UTM. So UTM ataupun UPSI, yang terbaru UPSI, yang ada menjalankan konsep ataupun pembelajaran TVET. UPSI, UTM, UTHM. Okay, UTHM. Kemudian daripada Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Terengganu. Okay, Universiti Malaysia Kelantan. Yang mana Universiti Malaysia Technical. Yes, Universiti Technical. Termasuk yang satu lagi Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Ada, pelajar kita pun ada di sana. Okay? Right. Apa lagi? So pilihan tu kita bagi ruang, bagi peluang dekat mana nak pilih, saudara-saudari pilihkan bidang mana yang sesuai bagi bidang ataupun bagi diri saudara-saudari. So kita tak boleh tentukan saudari nak pilih mana, universiti mana, saudari kena pilih sendiri universiti mana yang saudari-saudari nak. Masuk belum? Okey, jelas. Right, Ustaz, bagus, thank you. Okey, jelas Okey, right. Okey, untuk hari ini, okay, saya akan tutup persoalan ataupun sesi saya pada hari ini. Okey, kita akan bersiar semula. Alamak, dah tanya makan ni, nak tutup ni. Okey, next. Okey, nak tutup pun tanya makan. Lambat lagi Cah. Okey, right. Kita akan bersiar semula pada esok. Pada jam lebih kurang macam ni, 3 petang juga. So kita akan bersiar semula dan dengan topik baru. Topik baru adalah topik persijilan JPK. Okey, yang ini tadi saya terangkan pasal persijilan di institut. Jadi esok kita akan terangkan tentang persijilan bersama Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, right. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa nak cakap, okey, saya akan serahkan kepada Encik Nur Fahmi untuk seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Terima kasih. Dak Maggi. Apa sedap Maggi ke dulu? Lapar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Badrul atas kesediaan beliau bersama dengan kita pada hari ini. Mana siapa yang lapar sangat tadi? Biasa dia kalau soalan
kan selalunya Cik Siti yang ni kan. Okey, jadi Saiful okey, Saiful lah. Saiful Nariman. Okey Okey dah, okey. Saiful Nariman okey. Okey, jadi alhamdulillah kita selesai satu sesi lagi hari ni. Macam mana yang Cik Mi bagi tahu, perkara ini sangat penting kepada anda sebab yang lepas-lepas ada pelajar-pelajar yang kurang jelas, jadi dia jadi pertikaian. Cik, saya nak kena repeat paper, so saya kena tamatkan pengajian, kenapa saya kena begini dan sebagainya. Hari ini kita dah bagi ruang dan peluang, tapi insyaAllah di lain sesi mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh utarakan ataupun datang sendiri ke cawangan penyelesaian dan kawalan kualiti untuk dapatkan penerangan dan penjelasan. Baik, itu untuk yang hari ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Badrul di atas kesudian beliau berkongsi dengan ini, dan insyaAllah besok kita ada satu lagi sesi dengan sahabat Cik Badrul, iaitu Cik Yasmi Adri. InsyaAllah kita akan maklumkan nanti waktu berapa atau jam berapa kita akan bersiaran untuk bersama dengan anda nanti. Okey, Putra, anda okey Putra? Putra Rifai okey ya? Okey, jadi macam tadi ada yang tanya pasal subjek fizik. Okey, fizik dia mungkin tak seberat macam fizik SPM. Jadi fizik ni penting juga sebenarnya, especially kalau anda yang di dalam bidang IPD ya. Sebab nanti anda akan lihat macam mana produksi ataupun produk-produk yang anda reka tu responding kepada pergerakan seperti torsion, breaking point, dia ada dia punya bagaimana nak mengukur dia nanti. InsyaAllah Okey. Muhammad Mazlan boleh buat gitar tak? Buat masa sekarang ni tak payah fikir pasal gitar. Sebabnya dekat sini kalau minat nak main Gitar tu pro tak pro? kalau boleh nak main gitar, okey, ada soalan dia. Kalau anda betul bagus main gitar, anda tak perlu buat gitar, tetapi kita sediakan studio untuk anda untuk nak jamming sama-sama dengan kita. Sama ada anda jadi lead gitaris atau rhythm gitaris atau bass gitaris, boleh join grup Pancaragam. Okey, seterusnya nanti akan jumpa dengan Cik Am nanti. Bukan sekadar main gitar, tapi kita akan belajar baca muzik. Kemahiran muzik pun ada kat sini. Okey, insyaAllah minggu depan nak Cik Am, kita akan ada sesi muzik minggu depan insyaAllah. Okey, jadi soalan Minggu for Life, ni Aiman rasa ni. Okey, gagal BI je, lepas tu repeat dan lulus. Lepas tu SEM depan gagal subjek lain, masih bersyarat tu. Okey. Okey, Aziz, okey, barang elektrik, okey. Mata Nash, nyanyi boleh? Nyanyi pun boleh Nash, kalau awak boleh nyanyi kami lalu kan datang menyumbangkan suara di studio. Sebab walaupun saya sendiri dari bidang sukan, jadi saya pun belajar juga main muzik dekat sini. Saya ambil peluang untuk belajar muzik. Razia Azlan, minggu depan drum pad saya sampai. Ini antara satu lagi contoh, walaupun AKBN ni untuk belia, tapi sebenarnya kita juga sama-sama mengambil peluang untuk belajar. Music is not about playing music, it's about reading music juga, membaca music. InsyaAllah kalau ada rezeki. Okey, hanya lelaki main muzik. Okey, Razing, ya ini sebenarnya kita juga ada ahli-ahli muzik wanita. Cik Am, kita ada, jangan terkejut kalau wanita bermain saxophone, tenor saxophone, ada alto saxophone, ada yang main drum. Jadi jangan terkejut. Jadi mana tahu kalau kita boleh tengok from zero, dari kosong dia boleh bermain Pancaragam live, bukan main recording, bukan biasa-biasa. Jadi kalau Cik Siti mana tahu kalau dia boleh main drum major nanti kan, dia boleh pegang drum macam Bob pegang drum tu je Am, tak mustahil. Yes, bukan biasa-biasa. Jadi insyaAllah. Okey. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada semua yang berada di talian hari ini. Rancak kita hari ini, walaupun hari Isnin, Monday Blues, tapi anda semua kekal berada di talian mendengar celoteh dari Cik Mi dan juga penerangan dari Cik Badrul tadi. InsyaAllah esok kita akan ke udara lagi. Jadi keep posted, keep update di channel Telegram dan juga WhatsApp. Jadi tolong ingatkan rakan-rakan dekat WhatsApp, nampak tengok-tengok lah
peringatan untuk masuk ke meeting kita. Biasanya sama ada waktu pagi atau waktu petang. Jadi ingat sekali lagi pesan Cik Mi, jaga keselamatan, jaga kesihatan, patuhi SOP yang telah ditetapkan pihak berkuasa. Jadi semoga kita dijauhkan dari mara bahaya ini, insyaAllah. Okey, jadi saya Cik Mi dan juga kru-kru penerbitan dari Akademi Susun Tua mengharapkan anda semua sihat sejahtera dan walafiat. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di lain sesi. Sekian dulu hari ini. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. See you. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Yahoo. Wabarakatuh. Bye. Okey. Sing aku. Gembira. Gembira kalau dapat. Yahoo. Ya, mama. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Oi, on camera, oi. On camera. Hey, on camera, on camera. Oi, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sign off. Bye-bye. Bye-bye. Alah, keluarga manisnya. Longgar lutut dia. Alhamdulillah jodoh. Tak jadi nak main gitar. Bodoh. Sikit je. Ciao. Sama-sama. Oi, sambung kat WhatsApp, oi. Okay, Sambung kat okay. WhatsApp. Bye. Sambung kat WhatsApp. Ya, jumpa WhatsApp. Jom WhatsApp.